أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Masih pada Puan Hajah selaku pengurusi, seterusnya pada Tan Sri Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, orang-orang adim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya kita merapatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita juga bersyukur pada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini. Hari ini 20 hari bulan Ramadan, bermaksud malam ini malam ganjil 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan bermula, iaitu malam 21. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan motivasi yang tinggi dan diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala Lailatul Qadar dan melakukan sebanyak mungkin ibadah daripada masa yang berbaki daripada bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah saya bagi pada 2 sesi dalam setengah jam ataupun 40 minit. Saya akan berbicara tentang tajuk tertentu. Kemudian selepas itu saya buka kepada soal jawab sekiranya ada. Adapun sesi yang pertama kita ambil daripada kitab Maqasidus Shaum, Maqasid Puasa karangan Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Tahun lepas kita dah baca sebahagiannya, tahun ni kita sambung. Jadi kalau tahun depan dijemput lagi, kita sambung lagi insya-Allah. Dan kalau terima jemputan daripada Masjid Falah ini, itu menunjukkan dah cukup haul setahun. Sebab dalam tempoh setahun tu dia diam je, dia tak ada nak jemput-jemput. Jadi tahulah saya kalau dah sampai mesej tu, oh sudah cukup haul setahun. Apapun, terima kasih pada pihak masjid. Saya doakan tuan-tuan dan puan sekalian terus suka dan ingin untuk menimba ilmu sebagai bekal dan pedoman yang paling berguna, khususnya dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Izzuddin bin Abdul Salam juga digelar sebagai Sultan Al-Ulama Mazhab Asy-Syafi'i, meninggal pada tahun 660 Hijrah. Kitab ini ada 10 fasal. Tahun lepas kita bicarakan fasal yang kelima. Tahun ini kita bicarakan Al-Faslus Sadis, fasal yang ke-6. Fasal yang ke-6, Fil i'tikafi wal judi wa qiraatil Quran fi Ramadan. Pada menyatakan berkaitan dengan i'tikaf, begitu juga dengan sifat pemurah dermawan, begitu juga dengan membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi ada 3 item ataupun ada 3 perkara yang dibicarakan dalam fasal ini, kurang lebih dalam 3 ataupun 4 muka surat tulisan Arab. Dimulakan oleh pengarang, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 125, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, an tahira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, begitu juga dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, an tahira, supaya kedua-duanya iaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membersihkan, menyucikan rumah Allah Ta'ala Kaabah dan juga Masjidil Haram daripada perkara-perkara yang tidak betul, perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang tidak membawa kepada menyembah dan beribadah kepada Allah. Ini perintah Allah Ta'ala, bersihkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Baitiya, rumahku,
Iaitulah tadi kita kata Kaabah termasuklah Masjidil Haram. Lit-taifin, iaitu ini untuk mereka orang-orang yang melakukan tawaf. Kerana orang yang datang ke Mekah yang ramai, selain daripada solat, umrah, dan dalam umrah itu sendiri ataupun haji ada satu ibadah yang dipanggil tawaf. Orang yang tawaf dipanggil taifin, orang-orang yang tawaf, lit-taifin. Wal-akifin, ini adalah orang-orang yang beriktikaf. Wal-akifin. Seterusnya warruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan juga orang-orang yang sujud. Merujuk kepada apa? Merujuk kepada orang yang melakukan ibadah solat. Ada tawaf, ada iktikaf, dan juga ada solat. Dalam ayat ini disebut dua rukun daripadanya, iaitu rukuk, dan yang kedua adalah sujud. Tetapi yang dikehendaki daripadanya adalah keseluruhan solat itu sendiri, bermula daripada takbiratul ihram sehinggalah bagi salam. Salam ni salam yang keberapa? Rukun untuk solat adalah salam yang pertama. Salam yang pertama. Salam yang kedua itu adalah sunnat. Baik, rukuk disebutkan di sini kerana bilangan rakaat dikira berdasarkan kepada rukuk. Sempat ataupun tidak sempat seseorang itu rukuk bersama dengan imam, maka dapatlah dia rakaat. Kalau tak sempat rukuk, tak sempat iktidal, ini mula daripada rukuk tak sempat, tapi sempat sujud, maka tidak dikira sebagai satu rakaat, kerana rakaat diambil daripada perkataan rukuk. Sujud pula disebut ini adalah satu rukun yang sangat penting, kerana ada fadilat dan kelebihan, kerana berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, waktu yang paling dekat seorang hamba Allah Ta'ala itu dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Ketika sujud. Dan Nabi cadangkan hukumnya sunat. Perintah ini perintah sunat, bukannya wajib, supaya memperbanyakkan berdoa ketika sujud. Fa'akthirud du'a, maka perbanyakkanlah berdoa ketika sujud. Mungkin yang paling mudah kalau kita solat berjamaah, biasanya adalah pada sujud yang terakhir sebelum daripada tahiyat akhir itu. Kerana bila kita solat berjamaah, kalau jadi imam tak apa, orang duk ikut kita. Kalau kita jadi makmum, kita kena ikut imam. Jadi kalau kita tertinggal rukun, 3 rukun yang panjang, maka kita akan terbatal jemaahnya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, terbatal jemaahnya, maka terbatallah solatnya. Rukun panjang apa contohnya? Rukuk, kita ada rukun. Iktidal, kita ada rukun. Sujud, kita rukun. Begitu juga duduk antara 2 sujud, rukun. Sujud yang kedua, rukun. Itu dalam satu rakaat. Maka rukuk adalah rukun panjang, iktidal rukun pendek, sujud rukun panjang, duduk antara 2 sujud rukun pendek. Jadi yang dimaksudkan adalah tidak boleh tertinggal lebih daripada 3 rukun panjang imam. Jadi yang tu kena kira lah. Kalau kita lebih daripada 3 saja, secara maknanya hukumnya terbatal jemaah. Sujud disebutkan dalam ayat ini kerana ada kepentingan dan juga fadilatnya. Bahkan nama bangunan untuk kita berkumpul yang kita panggil masjid itu diambil daripada perkataan sujud. Seterusnya, ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, dan janganlah kamu menggauli isteri-isteri kamu, ataupun jangan bersama mereka, wa antum aakifuna fil masajid, sedangkan kamu sedang beriktikaf di dalam masjid. Jadi 2 ayat ini diambil oleh pengarang untuk menunjukkan ia ada kaitan dengan tajuk yang dibicarakan, iaitu tajuk al-i'tikaf. Al-i'tikaf, perkataannya adalah al-aakifin. Oh, kena jauh sikit.
Al-akifin apabila disebutkan dalam ayat ini, iaitu berkaitan dengan orang yang beriktikaf, maka di sini kaitan dengan perbincangan yang dinyatakan dalam Al-Faslus Sadis, pasal yang ketujuh, iaitu beriktikaf. Kemudian pengarang menyatakan bahawa al-iktikaf yang disebutkan sebagai satu istilah yang telah masyhur sebagai istilah orang-orang Islam, iktikaf, itu didefinisikan oleh pengarang kitab. Wal i'tikafu ziyaratullahi fi baitin min buyutihi wal inqita'u ilaihi fihi. Iktikaf itu maksudnya adalah menziarah Allah, maknanya menziarahi Allah Subhanahu wa taala pada ataupun di mana-mana rumah daripada rumah-rumahnya, dipanggil rumah Allah. Jadi bila sebut rumah Allah, kita pergi ziarah, solat ke, ataupun kita memang niat iktikaf. Iktikaf itu sendiri adalah menziarahi Allah Ta'ala di mana-mana rumah daripada rumah-rumahnya. Jadi masjid ni, Masjid Al-Falah, adalah rumah daripada rumah-rumah Allah. Masjid apa lagi? Tuan-tuan dan puan-puan boleh namakan apa sahaja namanya. Di Shah Alam, di Petaling, banyak masjid dan seumpamanya. Jadi di mana-mana masjid, maknanya boleh kita ziarah, maka itu dipanggil iktikaf. Cuma ada tambahan dalam definisi ini, wal inqita'u ilaihi fihi, dan terputus. Okey, ilaihi ilal masjid ataupun ila baitin min buyutillah fihi, di dalamnya. Maknanya dia putuskan segala urusan di luar, tak ada urusan kat luar. Sekarang ni ramai juga yang iktikaf tetapi hati dan pemikirannya handphonenya tu yang tak dilepaskan tu, yang tak dilepaskan. Macam mana iktikafnya? Macam mana dia, ialah dipanggil iktikaf tetapi inqita' tidak berlaku, sedangkan mesti terputus daripada yang lain daripada masjid. Sepatutnya berzikir, sepatutnya membaca Al-Quran, sepatutnya solat. Ada ketikanya kita boleh berzikir, ada ketikanya kita boleh baca Quran, tetapi para ulama sebut ada satu ibadah dan amalan dia himpunkan kesemuanya. Dalam ibadah itu ada zikir, dalam ibadah itu ada solat, ada doa, dalam ibadah itu ada baca Quran, dalam ibadah itu ada tasbih, dalam ibadah itu ada tahmid, dalam ibadah itu ada takbir, iaitulah ibadah solat. Jadi sebab itu antara maksud tahajud yang disebut dalam Al-Quran, itu adalah merujuk kepada ibadah solat, kerana dia menghimpunkan semua ibadah yang lain. Sebab itu untung orang yang solat, ketika dia baca surah Al-Fatihah, itu ayat Al-Quran. Ketika dia baca surah, itu juga ayat Al-Quran. Ketika dia rukuk, bacaannya Subhana Rabbiyal Azimi. Riwayat yang kedua menyebut Subhana wa bihamdih, dihimpunkan dan digabungkan menjadi Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, itu tasbih. Ketika dia nak rukuk, Allahu Akbar, itu takbir. Ketika dia memuji Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu termasuk dalam tahmid ataupun Sami Allahu liman hamidah, orang yang memujinya, itu juga tahmid. Jadi sebab itu para ulama lebih cenderung kalau tahajud mereka akan fokus kepada ibadah solat, termasuk Nabi SAW. Yang penting adalah ziarah mana-mana rumah Allah Ta'ala, itu maksudnya ziarah Allah. Dan yang kedua, mesti ada unsur al-inqita', iaitu putuskan daripada sebarang urusan di luar sana ketika berada di dalam masjid, semata-mata beribadah dan fokusnya adalah juga ibadah. Seterusnya pengarang sebut wa haqqul mazuri ayyukrima zairahu, dan menjadi hak yang diziarahi itu akan memuliakan orang yang menziarahinya. Jadi sekarang ni, tadi iktikaf disebut sebagai menziarahi Allah,
Jadi menjadi hak ataupun Allah Subhanahu wa taala pasti akan memuliakan kepada orang yang menziarahinya, dengan maksud kat sini orang yang beriktikaf di dalam rumahnya. Macam kita, tuan-tuan dan puan sekalian, walaupun ini bukan contoh untuk menggambarkan apa yang Allah Ta'ala akan buat bagi pahala dan ganjaran kepada kita, tetapi mudah untuk kita memahami dalam konteks kehidupan sesama kita. Tetamu datang rumah kita, kita disuruh oleh Nabi SAW, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tetamunya. Tetamu ini bawa rahmat, tetamu ini bawa segala kelebihan yang Allah maknanya sediakan kepada tuan rumah. Jadi menjadi tanggungjawab kepada kita untuk memuliakannya. Macam mana nak memuliakan tetamu? Kita tunaikan hajatnya, kita bagi jamuan, makan dan minum kepadanya. Dia nak apa, kita akan maknanya sediakan dan seumpamanya. Maka ini kalaulah di dunia sesama dengan kita pun kita memuliakan tetamu kita, maka apatah lagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, ini akan dapat ganjaran yang banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, wa kadzalika jaa fil hadits sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghada ila al masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang pergi ke masjid, maknanya dia menuju ke masjid, pergi, ataupun balik daripada masjid. Maknanya kalau kita pergi masjid, memang yang satu dipanggil pergi, nanti dah selesai kita akan balik. Ini raha, balik, kemudian ghada adalah pergi. Baik, siapa yang pergi ke masjid ataupun pulang daripada masjid, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah, Allah Ta'ala sediakan untuknya satu tempat. Tempat ini disebut dalam syarah sebagai ad-diyafah, maknanya tempat khusus untuk tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ini akan disediakan kepada orang yang berulang-alik pergi ke masjid, balik daripada masjid, iaitu satu tempat khusus di dalam syurga. Setiap kali pergi dan setiap kali balik, kullama ghada aw raha. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, setiap kali pergi dan setiap kali balik ada satu. Jadi ini cukup istimewa nampaknya. Kita belum masuk syurga, mudah-mudahan semua kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan pergi ke masjid. Allah sudah sediakan. Kira macam kita booking lah tuan-tuan sekalian. Booking orang tak boleh kacau. Sama macam hadis ketika peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Ketika peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW jumpa beberapa Nabi. Langit yang pertama, langit yang kedua, langit yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim AS. Rasulullah meriwayatkan kepada kita hadis dalam Sunan At-Tirmidzi bahawa Nabi Ibrahim telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqri ummataka minni assalam." Wahai Muhammad, bacakan daripadaku salam untuk umatmu. Bahasa kita sekarang apa? Bahasa kita sekarang adalah kirim salam lah. Kirim salam kepada umatmu. Jadi Masya Allah, ini cerita daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Kemudian Nabi Ibrahim kata kepada Nabi SAW, fa'akhbirhum, dan beritahu kepada mereka, ceritakan kepada mereka, annal jannata thayyibatun, sesungguhnya turbatun thayyibatun, sesungguhnya syurga Allah Ta'ala itu adalah tanahnya baik, tanahnya adalah baik. Azbatul ma', airnya sangat sedap. Kemudian yang ketiga, wa annaha qi'an, dan ia adalah kosong, maknanya tanah lapang, tanah kosong.
wa ghirasuha, dan tanamannya ialah. Yang ni yang penting. Nabi Ibrahim kata, siapa-siapa yang membaca, berzikir dengan zikir ini, maka dia tanam satu pokok di dalam syurga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu riwayat. Jadi yang pentingnya adalah kita belum sampai, tetapi dengan melakukan satu-satu amalan, kita dah booking, dah ada pokok kat dalam tu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, berkaitan dengan kita pergi masjid ini pula, pergi balik, maka akan ada satu tempat khusus Allah sediakan setiap kali pergi, kullama rah au ghada, ataupun kullama ghada au rah, setiap kali pergi ataupun setiap kali balik. Ini cukup istimewa. Maka perbanyakkanlah pergi ke masjid, walaupun terutamanya perempuan muslimat, memang yang afdal di rumah dan juga seumpamanya, tetapi tidak ada halangan pergi ke masjid. Bahkan ada hadis yang menyebut mana-mana orang lelaki suami kepada isteri, maka tidak boleh kalau isterinya minta izin pergi ke masjid, tidak boleh suami kata tidak boleh. Tu je. Kalau minta pergi lotus, suami kata tak boleh, betul. Boleh untuk suami kata tidak boleh. Kalau nak minta pergi mana lagi, mana-mana kedai lah tuan-tuan sekalian, suami kata tak boleh, maka akur. Tetapi sekarang ni Nabi sebut ditujukan kepada orang lelaki, ima'akum masajidakum, perempuan-perempuan kamu masjid-masjid kamu. Maka orang lelaki tidak boleh kata tidak boleh kalau minta izin pergi ke masjid. Ini menunjukkan boleh pergi ke masjid. Dan di Masjid An-Nabawi, tuan-tuan dan puan-puan akan perasan dekat dengan pintu keluar, bila kita keluar daripada Raudah nak pergi ke Baqi', belakang sikit, itu ada satu pintu yang dinamakan Babun Nisa, iaitu pintu orang-orang perempuan, pintu orang-orang perempuan. Jadi kalau perempuan pada zaman Nabi tak pergi, macam mana pintu tu boleh ada? Ini menunjukkan memang orang-orang perempuan pergi ke masjid pada zaman Nabi SAW. Terutamanya di masjid ada majlis ilmu, di masjid ada boleh beriktikaf. Iktikaf ini lelaki dan perempuan sama sahaja. Bahkan isteri-isteri Nabi SAW selepas Nabi wafat, mereka beriktikaf di masjid. Seterusnya, wal mustahabbu ayya'takifa al-ashr al-awakhir min Ramadan, dan dituntut ataupun disunatkan untuk beriktikaf pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Jadi malam ni mula malam 10 yang terakhir lah daripada bulan Ramadan. Ini waktu lain sunat, tapi mula malam ini, esok, lusa dan seterusnya sangat-sangat dituntut, sangat-sangat dituntut. Untuk apa? Li talabi lailatul qadri, untuk talab ini kejar ataupun kita nak dapatkan yang dipanggil sebagai istilah Lailatul Qadr, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar telah dibicarakan dalam kitab ini pada fasal yang sebelumnya. Tahun lepaslah kita bicarakan Lailatun Syarifatun, ia adalah malam yang mulia, kerana Allah Ta'ala telah lebihkan malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, berbanding dengan bulan-bulan atau malam-malam yang lain yang tidak ada Lailatul Qadar. Jadi ini keistimewaan. Kalau kita dapat tahun ini, kita tukar 1000 bulan itu menjadi tahun, maka jadi 83 tahun 4 bulan. Ambillah 84, ataupun ambil 83 pun boleh. Tahun ini dapat fadilat 83 tahun, tahun lepas dapat fadilat 83 tahun, tahun depan dapat fadilat 83 tahun. 10 kali 800 tahun, tuan-tuan sekalian. Itu je boleh kita fikirkan mudah dari sudut maknanya sebagai orang awam macam kita ini.
Bahkan ada para ulama yang mencadangkan supaya kita ini sentiasa melakukan ibadah tiap-tiap hari dalam bulan Ramadan, khususnya 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau sebulan macam susah juga dah Ustaz, tapi 10 hari yang terakhir Ramadan takkan susah. Kalau kita nak ambil hadis yang satu lagi pula, yang Nabi kata taharrau lailatul qadri fil witri, intailah Lailatul Qadar, kejarlah dan burulah Lailatul Qadar pada yang ganjil daripada 10 yang terakhir Ramadan. Jadi yang ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Maka tinggal berapa hari? Tinggal 5 aja. Sebulan tak boleh, 10 hari pun tak berapa kuat, 5 hari je tuan-tuan sekalian. Takkan tak kuat juga. Mana kalau 5 hari pun tak kuat juga, memang lemah sangatlah kita tuan-tuan dan puan sekalian. 5 hari je kita boleh berpuasa daripada hari. Rasa macam ingat lagi satu hari bulan Ramadan, hari tu yang kita tak dapat parking, penuh masjid, penuh surau. Yang biasa kita pergi ni tuan-tuan sekalian, pergi waktu biasa yang biasa kita pergi, memang tak dapat. Sebab suasana dan motivasinya Masya Allah kepada orang Islam, bahkan di setengah tempat masih sama macam minggu pertama Ramadan. Tapi hari ini sudah 20 Ramadan. Maknanya nak dibandingkan dengan 5, sekarang dah 20, boleh sangat sebenarnya. Cuma azam kena kuat, ilmu kena ada dan istiqamah. Para ulama tidak syaratkan kita akan dapat Lailatul Qadar apabila bertemu dengan perkara-perkara ganjil. Tidak syaratkan. Asalkan saja kita buat ibadah, kita tahu ataupun tidak malam itu Lailatul Qadar, dan ia tetap akan berlaku setahun satu malam daripada bulan Ramadan. Nabi pula sebut 5 malam yang ganjil sahaja daripada 10 yang terakhir Ramadan, maka insya-Allah akan dapat fadilat. Kalau lebih baik daripada 1000 bulan malam itu, maknanya kita boleh memahami juga apa sahaja ibadah yang kita lakukan maka akan digandakan dengan gandaan yang sama. Baca Al-Quran, kalau kita bersedekah, lagi-lagi sekarang, kalau dulu nak sedekah cari tabung malam mana nak jumpa, tetapi sekarang nombor akaun, QR code, kita boleh bersedekah waktu malam. Kalau tak nak sedekah waktu siang, siapa-siapa nak sedekah waktu tidur pun boleh. Dia buat SI dengan bank, RM2, RM2 tiap-tiap hari, itu yang dia mampu. Tapi kalau duit 2 juta, janganlah RM2. Orang yang duit simpanan dia ada 20, dia infak RM2 tiap-tiap hari, itu hebat. Tapi kalau duitnya 2 juta, RM2 juga, bolehlah tuan-tuan sekalian, okeylah daripada tidak bersedekah langsung. Dia sama macam rakaat tarawih. Tarawih tuan-tuan sekalian, ramai juga yang tanya bila kita sebut, dan Jaiz pun keluarkan satu berkeliling 20 rakaat di seluruh masjid di Selangor dan juga surau. Sebenarnya bila kita tengok di dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat tarawih, mazhab Hanafi 20 rakaat tarawih, mazhab Hambali 20 rakaat tarawih, dan mazhab Maliki 36 rakaat tarawih. Tak jumpalah pula yang kata 8. Tapi yang pegang 8 di Malaysia ini ada satu mazhab yang sangat kuat. Maknanya semua pegang mazhab ni. Mazhab apa kita tak tahu. 8. Sampai terpaksa buat tagging kat parking lah kan. Ada tempat lain ataupun di mana-mana untuk memudahkan pergerakan. Sebab ada yang marah, ada yang jadi bergaduh. Jadi bagus juga dibuat. Cuma kalau orang tanya juga, Ustaz, saya buat 8, okey ke tak? Kita tetap akan kata okey. Sebab lebih baiklah daripada dia tak buat. Bukan setakat 8, 6 pun tak apa kita kata. Sebab lebih baik daripada tak buat. Pun 4 rakaat lebih baik, 2 pun lebih baik. Kalau dia mampu 2 saja, kerana lebih baik daripada tak buat langsung. Tu je. Jadi takkan kita nak kata tak bagus. Apapun hadis Nabi SAW melakukan solat malam
umum. Ramadan ataupun tidak Ramadan, yang ini memang ada, iaitu Nabi akan buat 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Yang ini termasuk iaitu bulan-bulan yang lain. Wallahu alam. Jadi ini umum. Cuma kalau pegang pada mazhab, maka 4 mazhab kata 20, 3 kata 20, 1 kata 36. Apa pun itu, kita nak bagi tahu lebih baik daripada tidak buat langsung. Sama juga macam kita nak buat sikit pada setiap malam, dapat 2 rakaat solat tahajud sebagai contoh, okey. Tapi kalau dapat buat lebih, tak ada masalah. Sebab itu ada hadis, sahabat Nabi tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ni sangat sayang dan cinta kepadamu, berapa banyak boleh aku peruntukkan masa untuk bersolawat kepadamu? Boleh tak aku peruntukkan 1/3 daripada masaku dalam sehari? Nabi SAW kata, bagus. Tapi Nabi selepas tu kata, fa in zitta, dan sekiranya kamu tambah lagi, maka ia lebih baik. Dia pun kata, kalau macam tu, aku jadikan 1/2 daripada masaku dalam sehari untuk bersolawat kepadamu. Nabi kata, bagus. Tapi kalau kamu tambah lagi, ia lebih baik. Nampak? Nabi punya galakkan. Kalau kamu tambah lagi, lagi baik. Dia pun bagi tahu Rasulullah, kalau macam tu aku jadikan 2/3 daripada hariku untuk bersolawat kepadamu. Nabi kata, bagus. Tapi kalau kamu tambah lagi, ia lebih baik. Dan sekali dia kata, aku jadikan sehariku penuh untuk bersolawat kepadamu. Masya Allah. Ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab tu kita pun tak pernah kata orang yang buat 2 ke 8 ke ini tidak bagus. Ia tetap masih bagus berbanding dengan yang tidak buat langsung. Itu kemampuan yang dia buat, yang dia mampu, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma kita bagi galakkan, kalau mampu buat lebih sikit, kerana fadilatnya, siapa yang solat sampai imam, dalam Sunan Ibn Majah kata, annahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyam, dalam hadis ini ramai para ulama yang kata qiyam Ramadan, bersama dengan imam sehingga imam beredar, makna sehingga habis solat pada malam itu. Kalau imam buat 8, 8 lah. Kalau 11, 11 lah. Kalau 23, 23 lah. Sehingga imam beredar. Fadilatnya apa? Akan dituliskan untuknya kelebihan qiyamul lail 1 malam. Jadi itu dalam Sunan Ibn Majah. Apapun, kita balik kepada iktikaf ini. Pada 10 yang terakhir sangat-sangat dituntut, terutamanya untuk mencari Lailatul Qadr, li'annahu akhiru mastaqarra alaihi i'tikafu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana iktikaf pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan itu adalah yang telah sabit bahawa itulah yang Nabi lakukan, iaitu iktikaf pada hujung ataupun hayat Nabi SAW. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Sesungguhnya Nabi SAW beriktikaf pada 10 yang terakhir daripada Ramadan sehinggalah Nabi wafat. Jadi maknanya ada banyak kali Nabi iktikaf pada tarikh-tarikh yang berbeza-beza. Tapi yang ini iaitu iktikaf 10 hari terakhir daripada Ramadan, Nabi buat sehingga Nabi wafat. Maknanya ketika hayat Nabi, yang pelbagai riwayat itu para sahabat menceritakan, tetapi yang Nabi wafat, yang terakhir Nabi lakukan dan beberapa tahun sebelumnya adalah iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian apabila Nabi wafat, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, kemudian para isterinya beriktikaf selepas daripada Nabi wafat juga pada tarikh-tarikh itu, iaitu 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Apa kepentingan bila disebut
inilah yang Nabi lakukan yang terakhir sebelum daripada wafatnya, itu menunjukkan bahawa yang dipilih oleh Nabi adalah begitu, isyarat. Sebab itu dipanggil istaqarra, ia telah mantap, ia telah sabit bahawa Nabi buat yang ini, maka yang ditinggalkan itu pastilah ada kelebihannya dan sunnahnya begitu. Seterusnya, wa anha, dan daripada Aisyah juga, anha ay an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, hadis yang lain dikongsikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda al-mi'zar. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 kat sini 10 terakhir Ramadan, ahya al-laila, Rasulullah menghidupkan malamnya. Ada yang terjemah bangun, membangunkan malamnya. Yang penting tuan-tuan sekalian, apa-apa sahaja ibadah yang kita lakukan itu hidupkan boleh, bangunkan boleh, iaitulah beribadah. Maknanya hadis ini menyebut 10 yang terakhir Ramadan itu istimewa. Kemudian wa ayqadha ahlah, Rasulullah juga mengejutkan ahli keluarganya, dikejutkan, bangun. Wajadda, Rasulullah juga bersungguh-sungguh. Jadda, jadda ini kalau kita pernah baca ataupun tulisan kata-kata hikmah, manjadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Manjadda. Jadi kat sini wajadda, Rasulullah SAW bersungguh-sungguh, maknanya berbeza dengan hari-hari yang biasa. Walaupun hari-hari yang biasa itu memang Rasulullah, Masya Allah, sangat lebih daripada kita. Kerana bagi Nabi SAW, Qiyamul Lail itu adalah kewajipan. Bermunajat, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi galakkan juga kepada kita Qiyamul Lail. Galakkan bukan sunat, wallahu alam, bukan sunat yang biasa tuan-tuan sekalian, tetapi sunat yang lebih tinggi daripada yang biasa. Sebab Nabi menyebut ada sesuatu siapa yang tidak qiyamul lail. Contoh, ada satu riwayat daripada Abdullah bin Amru bin Al-As. Rasulullah berkata kepadanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulanin, jangan kamu jadi seperti si fulan, yaqumul laila fataraka qiyamal laili. Jangan kamu jadi macam si fulan. Si fulan tak sebut siapa-siapa, tetapi siapa-siapa saja yang bangun malam, terjaga, tetapi tinggalkan qiyamul lail. Bangun saja tetapi tidak qiyamul lail. Terjaga ni macam-macam sebab. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang haus, kadang-kadang apa-apa sajalah sebab yang mungkin menyebabkan kita terjaga. Ataupun minat dengan bola, boleh bangun tuan-tuan sekalian, boleh bangun 2-3 pagi, boleh bangun tengok TV, tengok maknanya perlawanan itu. Tak salah kalau memang minat. Tapi yang tak bagusnya kalau tidak qiyamul lail. Sebab Nabi kata jangan jadi macam si fulan, bangun waktu malam tetapi tidak qiyamul lail. Lebih teruk lagi apabila Nabi kata, semalam pun saya sebut di bual bicara subuh semalam, iaitu hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar kata, "Dzukira 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan nama lailatan hatta asbaha." Diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang tidur pada waktu malam sehingga subuh. Waktu malam tidur sampai subuh. Maknanya tak bangun, tidak qiyamul lail. Hadis ini dimasukkan di bawah tajuk qiyamul lail. Jadi maknanya dia tidur sampai subuh dengan maksud dia tinggalkan qiyamul lail. Lalu Nabi SAW pun bagi komen, orang itu dzakar rajulu bala syaitanu fi udhunaih wa fi riwayatin fi udhunih. Itu adalah seseorang yang syaitan kencing pada kedua-dua telinganya. Riwayat yang kedua menyebut pada salah satu telinganya. Macam mana tuan-tuan sekalian? Dah banyak tahun dah kena kencing dengan syaitan.
Jadi kena, tu yang saya sebutkan, dia bukan sunat biasa. Dalam Quran kata nafilatan lak wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, sebagai suatu tambahan yang sunat. Tapi kalau walaupun sunat, kalau sampai tidak melakukan yang sunat ini, kena kencing dengan syaitan telinganya, maknanya dia bukan sunat biasalah. Galakkan yang maknanya tinggi daripada Nabi SAW. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, bersungguh-sungguh. Rasulullah yang Aisyah kata dalam hadis yang lain, qiyamul lail Nabi SAW sampai bengkak-bengkak kakinya. Aisyah radhiyallahu anha yang sama meriwayatkan hadis untuk 10 malam terakhir Ramadan ini, wajadda Rasulullah lebih bersungguh-sungguh lagi. Macam mana keadaannya tuan-tuan sekalian? Jadi kita pun kena sungguh-sungguh tuan-tuan sekalian. Usaha kena ada. Jam sana kita buat alam tak kuat, beli hari ni tuan-tuan sekalian, dan lebih kuat lagi tuan-tuan sekalian. Handphone bini bunyi, handphone kita bunyi, yang bangun jiran sebelah. Kita tak terbangun-bangun, nak buat macam mana tuan-tuan sekalian? Usahakan lagi, bagi tahu jiran, tolong kejutkan saya. Macam mana nak buat? Nah, Cina bangun, orang lain bangun. Kena usaha lagi. Ataupun kalau kita tak mampu bangun, kalau kat rumah, sebab dia kata saya tidur mati dah Ustaz, bini saya 2 kali mati Ustaz, pasangan saya. Jadi mana-mana masjid yang buat qiyamul lail, pergi kat masjid, tidur di masjid. Kalau tak terjaga juga memang teruk sangat lah. Sampai sembahyang subuh nanti orang tak perasan ni jenazah ke bukan jenazah. Jadi mungkin dia akan terbangun. Sekurang-kurangnya usaha tuan-tuan dan puan sekalian, usaha. Ada orang yang alhamdulillah mudah bangun, ini Allah bagi rezeki, jadi jangan lepaskan peluang. Yang susah usahakan. Pakatlah dengan isteri, malam esok abang tak jaga, isteri kejutkan, dia suruh dia jaga, sambil buat ketupat, sambil buat itu ini, nanti dia kejutkan kita. Malam lusa kita pula tak tidur, kita kejutkan isteri tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma tahajud ini dia mesti tidur dulu. Nama tahajud mesti tidur. Sebab itu para ulama ketika membicarakan tentang solat sunat tarawih, kita akan jumpa dalam kitab-kitab mereka, satu qiyam Ramadan, yang kedua tahajud. Apa bezanya? Qiyam Ramadan ini solat sunat tarawih, tahajud ini lepas tarawih tidur berehat kemudian bangun, itu dipanggil tahajud. Kan cerita tentang solat sunat witir. Macam mana Ustaz, saya dah witir bersama dengan imam semalam, waktu malam tadi lepas habis daripada tarawih, esok saya kena witir lagi ke tak witir? Macam mana saya nak buat? Kalau ikut Imam An-Nawawi, witir yang dilakukan pada awal malam sebelum kita tidur selepas tarawih itu tak apa, dia kekal sebagai witir. Tak perlu kita risau, oh saya dah tutup lah Ustaz, maknanya dah tak boleh buat tahajud. Dapat pula idea, sedang elok lah dah buat witir Ustaz, saya nak tahajud sangat tapi dah witir semalam, dah witir. Idea nak bagi alasan. Tak ada masalah, tidak dilarang untuk tahajud walau dah buat witir. Cuma kalau kita nak ambil pendapat Imam Al-Haramain Al-Juwaini, Imam Haramain Al-Juwaini ini guru kepada Imam Ghazali lebih awal daripada Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi 676 Hijrah, Imam Al-Haramain Al-Juwaini 478 Hijrah. Dia mencadangkan, tapi dia bukan muktamad ya dalam mazhab Syafi'i. Dia mencadangkan kalau kita dah buat witir 3 rakaat ketika selepas daripada tarawih, malam hari kita nak qiyamul lail, tahajud tadi tu, kita buat 1 rakaat dulu, buka balik. Witir tu dah tutup dah kunci dah. Jadi pagi tu mulakan dengan 1 rakaat. Jadi witir yang dibuat tak jadi witir lagi, kerana dia dah jadi 4 rakaat. 4 rakaat dipanggil syafa', iaitu bilangan genap. Maka belum dikira witir sebab dia dah buka semula, jadi terbuka. Maka buatlah tahajud, solat. Nanti di akhir sebelum daripada kita berhenti dan nak subuh, maka buatlah 1 rakaat. Jadi 5. Bila 5, witirlah balik. Itu cadangan daripada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, tetapi tidak muktamad.
Pendapat ni ada, cuma tidak muktamad. Yang muktamad, Imam Nawawi kata tak ada masalah. Dah buat witir pun cukup memadai dengan witir itu, kerana Nabi ada menyebut pula dalam hadis yang lain, la witrani fi lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam, memadai. Baik, ataupun cara keduanya, bila imam bangun untuk satu rakaat yang terakhir dalam witir selepas tarawih itu, kita jangan bagi salam sama dengan imam. Jadi kita bangun sekali lagi untuk tambah rakaat keempat. Jadi bila rakaat keempat, dia belum witir yang sempurna lah, dia baru 4 rakaat. So bangun tahajud, ujung nanti buat satu rakaat, maka jumlahnya akan jadi 5 rakaat. Wallahu a'lam. Itu dalam kitab fiqh. Seterusnya, wasyaddal mi'zar, dan Nabi SAW ikat ketat kainnya, ikat dengan kuat kainnya. Para ulama kata maksudnya adalah kinayah. Kinayah ini bahasa, kita panggil apa dalam bahasa Melayu? Sama ada peribahasa ke, simpulan bahasa ke, dia ada maksud lain. Macam kita lah tuan-tuan sekalian, kalau sebut tentang contohnya pencuri ya, kita sebut panjang tangan. Panjang tangan ke tangan panjang? Panjang tangan. Apa lagi? Kalau yang banyak bercakap, kita kata mulut murai. Jadi maksud lain daripada perkataan asal. Jadi yang ini syaddal mi'zar ada maksud lain, bukan cerita kain semata-mata, tetapi maksudnya adalah Nabi meninggalkan istimta' bin nisa. Nabi jauhkan diri, tidak menggauli para isterinya 10 hari Ramadan yang terakhir ini. Saya jumpa juga ada orang bahaskan, kita sebenarnya terlupa salah satu yang penting dalam ayat Quran, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pada malam hari Ramadan dihalalkan kepada kamu bergurau senda, bermesra bersama dengan isteri kamu, dan seumpamanya. Diambil ayat ini nak bagi tahu ni pun ibadah juga dalam bulan Ramadan, dia kata. Tapi bagi saya itu tak ada masalah. Cuma bila sampai 10 hari yang terakhir Ramadan, hadis ini mengkhususkan, maknanya yang lebih utama adalah ibadah, kerana Nabi lakukan sebagaimana riwayat ini. Adakah kita lebih tahu maksud Al-Quran berbanding dengan Rasulullah SAW? Sudah pasti Rasulullah yang lebih tahu. Ayat dalam Al-Quran tadi itu menunjukkan keharusan. Maknanya dulu orang menyangka kalau buat ibadah dalam bulan Ramadan, siang hari puasa tak boleh bersama dengan isteri siang hari, malamnya pun sama. Maknanya sebulan kena jauhkan diri daripada isteri. Tetapi datang syariat Islam bukan begitu. Siang hari tidak boleh, maknanya boleh bersama dengan maksud seperti suami isteri macam biasa. Cuma yang tak bolehnya adalah menggauli dengan maksud jima' ataupun apa-apa muqaddimah jima'. Bersalam boleh, tak ada masalah. Apa-apa yang tidak naikkan nafsu. Baik, dulu sebulan itulah mereka tinggalkan isteri. Tetapi syariat Islam datang siang hari saja, malam dibenarkan. Uhilla lakum lailatas siyam. Adapun pada sampai 10 yang terakhir, yang afdal, yang terbaik adalah mengikut apa yang Nabi lakukan, iaitu kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis yang berikutnya dalam satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 terakhir Ramadan, yang Nabi tidak lakukan sepertinya itu, bersungguh-sungguhnya itu pada selain daripada 10 hari Ramadan yang terakhir, 10 yang terakhir daripada Ramadan. Seterusnya, dah lebih masa dah ni, sikit lagi. Wa yustahabbu al-iktharu min tilawatil Quran. Disunatkan juga untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Jadi sendiri ukur
Kita dapat 2 juzuk, 3 juzuk hari pertama, 3 juzuk hari kedua, 10 hari, 9 hari dah khatam, masuk 11 tinggal 2 juzuk, masuk 12 1 juzuk, masuk 15 tinggal setengah juzuk. Yang ni kena ingat, kena lebih banyak pada 10 yang terakhir daripada Ramadan. Jadi kalau kita baca 1 juzuk sehari pada 1 sehingga 20 Ramadan, maka bermula 10 terakhir Ramadan lebih daripadanya. Jadi 1 juzuk setengah ataupun 2 juzuk. Ini al-ikthar min tilawatil Quran pada ashril awakhir min Ramadan. Wa minal judi, begitu juga dengan kepemurahan, maknanya dermawan, sedekah, naikkan. Kalau kita dah buat SI baru ni RM2, RM2, naikkan RM3 untuk 10, setkan tarikh 10 hari Ramadan yang terakhir. Al-ifdal, begitu juga dengan memberikan apa-apa yang lebih daripada yang kita ada, bersedekah, sama ada duit, begitu juga dengan makanan. Fi hadha syahri lil mu'takifi wa ghairihi, begitu juga pada bulan ini untuk orang yang beriktikaf dan selain daripada orang yang beriktikaf. Baik, kenapa disuruh untuk kita jadi dermawan? Kerana orang yang fakir tidak akan boleh lakukan perkara ini. Nak jadi dermawan, nak jadi pemurah, banyak bersedekah, taja orang iftar, taja orang murid, mesti ada kekuatan ekonomi. Orang fakir dia boleh buat amalan lain, berzikir dengan banyak, baca Quran dengan banyak, sama macam kita. Tetapi orang yang kaya dan yang lebih hartanya, hanya mereka yang mampu untuk bersedekah. Jadi kita ni taklah kaya tapi taklah miskin. Jadi apa yang kita ada, jadualkan untuk kita bersedekah. Dalam hadis yang sahih Bukhari dan juga Muslim, riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah itu seorang yang sangat pemurah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah itu lebih pemurah daripada hari-hari yang lain kalau sekiranya masuk bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Nabi SAW bertemu dengan Jibril. Wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kulla lailah, dan adalah Jibril bertemu Rasulullah SAW itu setiap malam pada bulan Ramadan sehinggalah bulan Ramadan berlalu. Tiap-tiap malam. Ya'ridu alaihi Nabi SAW, dan Rasulullah membentangkan dengan maksud baca ayat-ayat Al-Quran, wahyu Allah Ta'ala, dan didengar oleh Jibril. Macam kita bahasanya macam semak lah tuan-tuan sekalian. Sebab itu kita buat tadarus tu, kawan kita semak, kawan kita baca, kita semak, dan seterusnya. Fa'idha laqiyahu Jibril, maka apabila Nabi bertemu Jibril, kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah, maka Nabi akan jadi lebih pemurah. Kalau Nabi nampak pemurah lebih daripada yang lain, itu tandanya malam tadi baru jumpa Jibril. Masalahnya riwayat menyebut tiap-tiap malam jumpa. Jadi tiap-tiap hari Ramadan memang Nabi sangat pemurah berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Minar rihil mursalah, riwayat menyebut, nak gambarkan pemurahnya Nabi SAW itu disebut, kalau kita terjemahkan, pemurahnya Nabi SAW itu lebih laju dan lebih kencang berbanding dengan angin yang bertiup. Itu dia punya bahasa. Maksudnya apa? Fi umumiha wa isra'iha. Dua maksud ini disebut oleh para ulama. Fi umumiha dengan maksud tak kira siapa Nabi bagi, lelaki, perempuan, kanak-kanak, janda dan seumpamanya. Kalau sebelum ni, mungkin kalau kita bayangkan kita memilih-milih, bagi orang ni, bagi orang ni, oh dia ni perlu, dia ni tak apa-apa perlu. Tak. Kali ini fi umumiha, maksudnya adalah tanpa memilih siapa pun Nabi bagi. Wa isra'iha, dan pada sudut lajunya dan cepatnya. Cepat maksud apa? Tanpa fikir panjang. Kita mikir juga tu, yang dalam beg ni tadi macam warnanya merah tapi macam nak bagi yang tak berapa merah. Tapi masalahnya ada satu je yang merah warnanya, berkira-kira. Dan sekali kita kadang-kadang macam mana nak buat dia, minta maaf lah, hari ni tak dapat bagi. Dalam hati kita kata, kita pujuk diri kita, esoklah saya bagi. Hidup ni kan sentiasa memujuk diri.
Tiap-tiap hari kita pujuk diri kita. Banyak kali tuan-tuan. Dalam sehari tu banyak kali kita pujuk. Nak marah kat orang, kita pujuk jangan marah, Ramadan. Nak derma kat orang, kita pun pujuk diri kita, nanti nak beli makan macam mana? Tak jadi nak beli, ataupun nak bagi belanja, ataupun sedekah. Itu kita bermain dengan diri kita. Sekarang Isra' maksudnya adalah tanpa berfikir-fikir, dengan segera. Maknanya jumpa orang, sedekah. Dan bagi saya, ada orang tanya, mana bagus kita bagi duit raya, simpan nanti raya baru bagi, ataupun pada bulan Ramadan. Saya kata, boleh tak duit raya itu diawalkan bagi waktu Ramadan? Orang yang sama kita nak bagi, bezanya awalkan sikit je, sebelum habis Ramadan bagi. Sama juga, dia guna nanti juga. Dia bukan guna terus. Lagi duit baru yang kita bagi itu, simpan dia tuan-tuan sekalian. Dia nak campur dengan yang lain-lain nanti. Jadi cuma kita rugi kalau kita tak bagi ketika Ramadan, sebab pahalanya lebih berbanding dengan selepas daripada bulan Ramadan. Hadis yang seterusnya adalah Jibril. Ini riwayat yang kedua pula menyebut Jibril telah maknanya mendengar bacaan daripada Nabi SAW pada setiap Ramadan itu sekali sahaja. Adapun ketika tahun yang terakhir, tahun Nabi wafat itu, Jibril mendengar bacaan Nabi SAW sebanyak 2 kali dalam bulan itu. Jadi ada riwayat yang pelbagai lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, Al-Faslus Sabi' yang terakhir pada pagi ini, tengah hari ini, satu perenggan saja, sikit saja. Fi itba'i Ramadan bisittin min Syawal. Ada satu ibadah penting selepas habis Ramadan nanti, iaitu puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Saya ambil kesempatan untuk bacakan yang terakhir ini, kerana habis Ramadan kita akan masuk bulan Syawal. Ingat, perkara ini juga maknanya dituntut dan disunatkan, dan jangan lepaskan peluang kalau kita mampu untuk lakukannya. Sahih daripada Rasulullah SAW bahawa Nabi bersabda, man shoma Ramadan thumma atba'ahu bisittin min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti selepas daripadanya 6 hari daripada bulan Syawal, maka dia dapat pahala dan fadilat seperti berpuasa sepanjang tahun, macam puasa tiap-tiap hari selama setahun. Kemudian pengarang huraikan sedikit, wa inna ma kana kasiyamid dahri, sesungguhnya fadilatnya adalah seumpama berpuasa sepanjang tahun, kerana li'annal hasanata bi asyri amsalihha, satu kebajikan itu digandakan dengan 10. Fayuqabilu kullu yaumin bi asyrati ayyam, maka setiap sehari itu sama macam 10 hari. Jadi kalau satu bulan kita puasa, itu satu hari nilainya 10, sama macam 10 hari. Jadi dah jadi 300 hari. 300 hari. Kemudian 6 hari daripada Syawal, sama setiap hari juga 10 hari. Jadi dah 60 hari. Jadi 300 campur dengan 60, maka 360. Dalam kalender hijrah, 360 ini setahun lamanya. Jadi itulah yang dimaksudkan seperti puasa setahun. Wallahu a'lam. Saya buka kalau sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun ingin bertanya. Kalau saya mampu jawab, kita jawablah. Kalau tak mampu, saya sebut wallahu a'lam saja, sekiranya ada. Ya. Ini mohon doa kesembuhan, nanti kita baca di akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon didoakan ke atas Abdul Rahim bin Madiri yang sedang menjalani rawatan di ICU PPUM. Yang ini untuk Ibrahim bin Pilih, insyaAllah. Ada soalan? Sila. Waalaikumsalam.
berkaitan dengan witir. Terima kasih kepada Kak yang bertanya. Dalam kitab Majmu' Al-Imam An-Nawawi ada menyatakan tentang perbahasan solat witir. Solat witir ini sama ada 3 rakaat, paling sedikit 1 rakaat, yang paling sedikit dan afdal. Sedikit biasa 1 rakaat, sedikit yang paling afdal dan sempurna 3 rakaat. Kalau nak lebih 5 boleh, 7 boleh, dan seterusnya 9 boleh. Tapi dalam kitab-kitab ada banyak sebut, para ulama menyatakan 7 rakaat. Ada 2 cara untuk kita lakukan, sama ada bitaslimatin wahidatin ataupun bitaslimat. Sama ada dengan 1 salam. Kalau buat 1 rakaat 1 salam biasa, 3 rakaat 1 salam, ini juga mungkin biasa. Yang ni tanpa tahiyat awal, tanpa tahiyat awal. Kalau tahiyat awal jadi solat maghrib pula nanti. Dia lepas rakaat kedua tu bangun sekali lagi terus. Ataupun 7 rakaat, 5 rakaat 1 salam. Jarang pula orang buat yang ni. 7 rakaat 1 salam. Kenapa jarang orang buat, tuan-tuan sekalian? 2 rakaat tarawih tu pun kadang-kadang terlupa rakaatnya. Imam terlupa, makmum pun terlupa, tuan-tuan sekalian. Betul ke tadi imam 1 rakaat? Entah, saya pun tak perasan. Semua terlupa, tuan-tuan sekalian. Tapi CCTV mengesahkan 1 rakaat. Ada orang yang sentiasa terkurang. Ada yang sentiasa terlebih. 3 rakaat, tapi terlebih biasa kena tegur lah. Yang satu ni dia jadi confused sikit. Dia jadi betul ke? Fikir betul ke? Salam sampai sudah lah. Kita tak tegur imam. Jadi ini boleh berlaku. Bayangkan kalau kita buat 5. Bayangkan kita buat 7. 1 salam, tuan-tuan sekalian. Saya ingat tak salam kita, tuan-tuan sekalian. 7 ke belum ni? 7, rupanya dah 17 dah, tuan-tuan sekalian. Boleh berlaku sebab kita ni Masya Allah, Allah bagi lupa kepada kita. Itu sifat manusia. Kalau 1 salam, dia punya niat, Imam Nawawi kata simple. Usolli sunnatal witri, sebut berapa rakaat. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat, 3 rakaatin lillahi ta'ala. Kalau 1 rakaat, rakaatan lillahi ta'ala. Kalau 5 rakaat, 5 rakaatin lillahi ta'ala. Selesai. Kemudian dibahaskan pula bagaimana kalau sekiranya bitaslimatin, dengan banyak salam. Banyak salam maksudnya dia buat 2 bagi salam, buat 2 lagi bagi salam. Itu kalau nak buat 5, kemudian barulah 1 rakaat salam. Lalu disebutkan yang afdal di antara al-fasl wal wasl. Al-fasl maksudnya adalah berhenti banyak salam. Al-wasl maksudnya 1 salam, sambung. Okey. Yang paling afdal adalah yang berhenti. Dan Imam As-Suyuti ada sebut dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair bahawa makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Apa-apa yang lebih banyak perbuatannya, maka lebih banyak fadilatnya. 2 salam dengan 1 salam, 2 salam lagi banyak sebab namanya pun 2 salam banding dengan 1. Kalau 2 salam, ada 2 kali doa iftitah. 2 kali salam ada tahiyat awal. 2 kali salam, salamnya tadi banyak. Begitu juga dengan maknanya yang lain lah, yang lain. Jadi ini menunjukkan lebih afdal. Cuma bagaimana niatnya. Lalu Imam Nawawi kata, balik pada soalan yang Kak tanya tadi, lalu ada orang yang berniat usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Lalu Imam Nawawi kata tidak berapa tepat. Yang tepatnya adalah raka'ataini minal witri. 2 rakaat yang pertama, kalau 3 rakaat tu 2 pertama. Ataupun kalau 5 rakaat, 2 yang pertama, 2 rakaat yang kedua tu, itu semua dipanggil daripada witir. Sahaja aku solat sunat daripada witir. Maknanya dia juzuk daripada witir. Dia belum witir penuh lagi. Ataupun boleh juga usolli sunnata minal witri raka'ataini. Itu maksud kepada apa yang disebut Imam Nawawi. Ataupun usolli raka'ataini minal witri. Saja aku solat 2 rakaat daripada witir. Kemudian Imam Nawawi kata, qilah, ada pendapat yang mengatakan boleh juga kita berniat
usolli sunnata muqaddimatil witri. Yang kedua, ada juga pendapat yang mengatakan usolli sunnata minal laili, saja aku solat sunat daripada waktu malam. Sunnatal laili, qiyamul lail lah maksudnya. Cuma Imam Nawawi di hujung tu menyebut, dan yang terpilih adalah yang pertama, iaitu rakaataini minal witri. Tapi dia sebut, Imam Nawawi kata ini bukan pada aspek syarat mesti disyaratkan begitu, tetapi pada sudut afdal, pada sudut afdal. Jadi Imam Nawawi tak kata salah kalau orang yang berniat usolli sunnatal witri rakaataini lillahi ta'ala, tak salah. Tetapi yang lebih afdal adalah yang dicadangkan usolli sunnatam minal witri ataupun usolli rakaataini minal witri, tambah min tu, tambah min. Cuma ada ulama yang kemudian kita semak, ada yang kata tidak sah. Siapa yang menyebut 2 rakaat itu usolli sunnatal witri rakaataini, kerana apa? Dia bercanggah dengan hakikat sebenarnya. Macam mana sebut witir dengan maksud ganjil, tiba-tiba kita kata 2 rakaat saja aku solat ganjil 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ganjil namanya tu tuan-tuan sekalian. Macam mana 2 rakaat tu ganjil? 2 rakaat genap. Jadi kat sini ada ulama mutaakhirin kata tidak sah. Wallahu alam, ada keluasannya. Yang kita lakukan sebelum ni tak ada ilmu, tak ada masalah. Semoga Allah terima. Kalau kita nak ambil pendapat Imam Nawawi yang tidak menyebut sah tidak sah, tetapi ia lebih afdal, maka tidak ada masalah untuk kita ambil ataupun kita buat yang biasa sebelum ini. Tapi kalau nak ambil pendapat yang agak ketat tadi, tidak sah, jadi bermula selepas dapat ilmu, maka kena ubah. Kena ubah. Sebab kalau dah dapat ilmu, tetap kita tidak ubah, maka boleh jatuh kepada yang tidak sah tadi. Wallahu alam, mana pendapat yang kita nak ambil. Bagi saya ada keluasan, kalau kita ambil pendapat Imam Nawawi pun tidak mengapa. Wallahu alam. Sila. Assalamualaikum. Adakah itikaf hanya dikira kalau dibuat di masjid? Bagaimana pula kalau dibuat di surau? Adakah dikira itikaf atau tidak? Terima kasih Tuan Haji yang bertanya. Kita dah bahaskan bersama dengan Ahli Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor tahun lepas dan tahun sebelum tahun lepas berkaitan dengan surau kebenaran Jumaat. Yang pentingnya bukan masjid lah. Di masjid tidak ada khilaf dalam kalangan para ulama bahawa boleh beriktikaf dan solat sunat tahiyatul masjid. Tapi ada di Selangor ini ada surau qaryah, ada surau kebenaran Jumaat. Jadi adakah boleh ataupun tidak boleh? Kita mengatakan bahawa selepas meneliti pandangan para ulama, dalil, nas, begitu juga dengan takrifan masjid, perbahasan tentang iktikaf dan solat sunat tahiyatul masjid, maka kita mengatakan, buat masa ini kita mengatakan bahawa tidak ada iktikaf dan tidak ada solat sunat tahiyatul masjid selain daripada masjid. Maknanya surau kebenaran Jumaat pun tidak termasuk daripada masjid, kerana kebenaran itu hanya sementara sahaja. Bila-bila masa boleh ditarik balik kebenaran itu. Bahkan namanya pun kekal, iaitu surau. Cuma surau kebenaran Jumaat, dia tidak mengubah pun kepada hukum masjid untuk surau itu, kerana masjid ada hurmahnya. Kalau surau maknanya kurang sedikit dari segi maknanya hukum hakam yang berkaitan, maka orang yang uzur, orang yang haid dan seumpamanya tidak ada halangan untuk masuk di surau kebenaran Jumaat kerana tidak mengambil hukum masjid. Wallahu a'lam. Okey, kalau tidak ada, terima kasih banyak kepada pihak masjid, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang daripada saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa amalan salihan. Allahumma anta syafi idhabil ba'sa min Abdul Rahim bin Madiri wa Ibrahim bin Pilih. Nas'alullah rabbal arshil azim ay yashfiyaka Abdul Rahim bin Madiri wa Ibrahim bin Pilih. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.